Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril 'ilmi wa ta'alina bi ma'rifatil fahmi wa zayyil lana bil 'ilmi. جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علي وزيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Sambungan semula kepada sedikit perbincangan yang telah lepas. Bersambung kepada muka surat yang seterusnya berkenaan tentang sifat ma'ani. Dan saya kira apa yang telah kita huraikan secara ringkas pada masa-masa yang telah lalu masih dalam bentuk asas dan perlu lagi kepada huraian syarah-syarah yang lebih jelas lah berkenaan dengan 4 jenis sifat ini. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. InsyaAllah kita teruskan juga sedikit huraian dan insyaAllah pada masa-masa yang akan datang bila mana setiap sifat-sifat salah satu daripada 20 sifat-sifat yang dibincangkan di dalam buku ini nanti akan diulang semula dan akan ditambahkan penerangan-penerangan yang lanjut berkenaan dengan pembahagian sifat-sifat tersebut. Baik, pada muka surat 34 kalau cetakan yang sama, di situ ada tajuk bahagian sifat yang ketiga iaitu sifat ma'ani. Okey. Sifat ma'ani ini dimaksudkan itu diterjemahkan dengan sifat-sifat makna untuk memudahkan bahasa kan, atau sifat makna atau sifat maksud. Wa ya kullu sifatin qa'imatin bi mahallin aw jabat lahu hukman. Itu ta'rif ringkas yang boleh dijumpai di mana-mana kita teks, kita lama. Okey. Mungkin lebih baik kalau sekiranya ditambahkan sedikit kalimah maujudatin. Dan kalau tak ada pun tak apa. Wa ya kullu sifatin maujudatin qa'imatin bi mahallin aw jabat lahu hukman. Mungkin terbaiklah, lebih baik tambah kalimah maujudah di situ. Walaupun mungkin dalam cetakan buku yang ada pada tangan tuan-tuan itu tidak ada kalimah tersebut. Kalau ditambah baiklah. Artinya kita sifat yang maujudah, yang ada, yang wujudi. Berbeza sifat ma'ani dengan dua sifat yang telah kita bincangkan pada masa yang telah lalu, iaitu sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Kedua sifat tersebut bukanlah merupakan sifat wujudi. Salbiyah adalah sifat subutiyah, sifat subuti atau sifat hal yang subut. Sementara sifat salbiyah adalah merupakan sifat adami. Okay. Sifat ma'ani adalah merupakan sifat wujudi, bangsa ada. Tiap-tiap sifat yang berdiri. Kita terjemahkan sini artinya tiap-tiap sifat yang berdiri. Kullu sifatin qa'imah. Yang berdiri itu maksudnya yang maujud, yang ada. Maujudatin, lagi yang ada. Yang berbeza daripada bahagian-bahagian sifat yang tiga lagi. Yang berdiri dengan zat, berada pada zat. Dia tidak akan terpisah, berlaku perpisahan
cara cerai, bercerai, tanggal, hilang dan sebagainya, reput dan sebagainya. Sebagaimana apa yang telah dibahaskan dulu pada ciri-ciri jirim, jisim, arad. Iaitu sifat-sifat dan zat makhluk. Zat dan sifat makhluk. Walaupun zat, sifat, ma'ani, qadim itu sekali-kali tidak berlaku perkara tersebut. Yang diri dengan zat, kalau zat yang qadim kita tafsirkan begitulah. Berada pada zat maksudnya dia tidak berpisah. Tidak reput, tidak luluh, tidak hancur dan tidak tidak cerai, tidak tanggal semua. Yang mewajibkan hukum. Bima'alin maksudnya ai bizat. Ada pada zat. Aujabat lahu hukuman yang mewajibkan hukum sini. Ini ta'rif istilahi ya. Yang masuk istilah. Mewajibkan hukum ini bukan maksudnya wajib pada syarak, tapi wajib akli. Itu maksud mewajibkan hukum sini. Aujabat lahu hukuman. Hukuman ay amran kal-alam liman qamat kal-alimi liman qama bihi al-ilmu, yang melazimkan, yang memastikan baginya, bagi zat itu suatu hukum, satu perkara yang lain, melazimkan satu perkara yang lain, iaitu contohnya al-alim. Kalau kita katakan sifat mengetahui, sifat ilmu, al-alim, seorang yang alim. Kalau kita nak faham nisbah kepada makhluk yang dititlekan sebagai alim, maka alim itu seorang yang berilmu. Kalau diterjemahkan, seseorang yang berilmu, liman qama bihi ilmu, seorang yang mempunyai sifat ilmu, yang berdiri padanya, yang mempunyai sifat ilmu. Suatu kita boleh nisbahkan, kita isbah bihi qudrah. Atau kama kau dikatakan akan zabaqiyah tu. Ini sekadar ta'arif, sekadar ta'arif. Nanti kita lihat sedikit keterangannya. Okey. Keterangan atau uraian sedikit bagi ta'arif tersebut. Kalimah ma'ani berasal daripada maknan. Melayu kata makna, tapi maknan. Kalau ikut musaraf kan, ma'ani, maknan. Asal situ. Dia kata jamak bagi makna. Jamak bagi maknan. Dan maknan itu asalnya daripada maknawi. Kemudian ada dalam metode ilmu saraf, salah satu daripada ilmu bahasa Arab, musaraf, nahwu dan saraf. Di'ilalkan situ, maka jadilah maknawi jadi maknan. Dan jamaknya ma'ani. Gitu. Kaedah. Susah juga kita nak. Nanti tak sampai masuk lah. Terlalu sangat mendalam. Kalau para asatizah tu, baiklah. Okey. Ma'ani. Kalau katakan apa sifat-sifat ma'ani, maksudnya sifat-sifat makna. Semelayu kata makna lah. Makna tu metode bahasa Arab. Ada musaraf, makna. Dan makna tu adalah isim maf'ul. Bermakna maksud yang dituju. Maksud. Bahasa kita pun Melayu menggunakan kalimah maksud. Maksud bahasa Arab, Melayu pun maksud. Perkara yang dituju, perkara yang dimaksudkan. Itulah arti makna. Kita bercakap makna. Apa arti makna? Makna maksud. Perkara yang dituju. Misalnya, okay, artinya pada bahasa iaitu arti atau tujuan atau maksud daripada suatu alat. Misalnya mendengar. Ini sekadar kita nak memahamkan
nak memahamkan makna itu sendiri, kalimah makna, kalimah makni, ma'ani. Itu penting. Memahami kalimah ma'ani itu penting untuk kita masuk dalam perbincangan seterusnya. Sebab tu dalam buku ni diberi penjelasan yang agak-agak detail juga itu. Tentang makna, ma'ani itu. Misalnya mendengar. Kalau kita kata sifat sama, mendengar, ialah makna atau tujuan yang terbit daripada telinga. Okay. Bukan zat telinga itu sendiri, bukan ain telinga, bukan cuping telinga itu, bukan lubang telinga itu. Makna. Maka dia katakan Tuhan tu, kalau kita nisbahkan kepada yang qadim, dia katakan Tuhan tu bersifat makna juga, sifat ma'ani. Contohnya iaitu sifat mendengar. Sifat mendengar. Dia dikatakan sifat bertelinga. Kerana Tuhan itu mendengar dengan tiada telinga. Tak dikait dengan alat dan pertolongan. Kalau makhluk, kita semua, insan, mendengar dengan melalui alat dan syarat-syarat pendengaran. Ada alat dia, ada telinga, ada cuping telinga kan, ada gendang-gendang, ada lagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya, dan disyaratkan lagi dengan syarat-syarat tambahan yang lain, yang luaran. Mestilah dengar, mestilah hampir. Kalau jauh tak, telinga tak dengar. Bunyi itu masih dekat. Ada syarat-syarat lain seperti mana yang disebut dalam ilmu makulat, antaranya bunyi itu lazim dihantarkan bunyi itu oleh jirim atau jisim yang, kerana bunyi itu sendiri menurut ilmu makulat adalah pertemuan antara dua jisim atau beberapa jisim kan. Jisim itu dia bertemu, dia berantuk, terbitlah bunyi seperti contohnya bagi tepuk tangan kita. Itu kata bunyi itu orang ilmu makulat lah. Dia tak kisah pun apa definisi ta'rif yang definisi bunyi yang diberi oleh mana-mana pihak. Maksudnya kalau dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, sekadar kita memahami bahawa bunyi yang sampai kita dengar, yang sampai ke gendang telinga kita itu sebenarnya adalah dihantar oleh wasilah-wasilah yang lain, mungkin melalui angin, melalui giring-giring jisim yang menghantar ke telinga kita, ke gendang kita, sehingga kita dengar dan dihantar terus melalui saraf-saraf ke otak. Itu ciri-ciri atau sifat sama, sifat sama bagi makhluk, begitu, melalui perantaraan alat dan sebagainya, alat. Walaupun di sudut pandangan mendengar, tarikh mendengar itu sendiri pada sisi makhluk pun dia bukan ain atau bukan diri alat itu sendiri, bukan diri wasilah perantaraan itu sendiri. Kalau sama pada makhluk, dikatakan kuwah muwadda'ah, kekuatan yang muwadda'ah, kuwatun muwadda'atun. Bagi ada alat lain, fil asabi al-mafrush, fi maq'arid samakh, tudraku bihal aswat. Tudrak biha al-aswatu. Itu sama. Kekuatan yang diletakkan, dihantarkan di dalam pada telinga itulah sendiri. Yang dapat menangkap, mengidrakkan ke suara-suara. Jadi kalau dicari dengan sifat sama tu, itu sendiri pun adalah merupakan sifat makna. Kalau diteliti sama pun makhluk ini sifat makna. Sifat makna. Okey. Jadi sekarang kita nak memahamkan makna. Dan sudah tentu makna-makna atau sifat-sifat ma'ani yang pada makhluk ni berbeza dengan ma'ani-ma'ani yang berada pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita. Zat yang Maha Suci. Okay. Cuma diciptakan ma'ani-ma'ani, kalau menurut dalam kitab Turas, kita jauhi contohnya, ciptaan sifat-sifat ma'ani pada makhluk ni adalah sebagai satu hikmah, sebagai dalil atau bukti menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang wajibul wujud itu adalah mempunyai sifat ma'ani yang maha sempurna.
Maka dikatakan Tuhan itu bersifat makna jua, iaitu sifat mendengar. Tidak dikatakan sifat bertelinga, kerana Tuhan itu mendengar dengan tiada alat telinga. Jadi kalau kata Farad, mendengar tu dengan tidak ada alat ini, tentu sudah kita dapat satu poin mengatakan, menunjukkan bahawa beza Farad yang berbeza yang sangat jelas. Makhluk punya alat, mendengar melalui alat. Tuhan mendengar tidak ada punya alat. Dan ta'arif pendengaran, ta'arif mendengar, ta'arif sama pada makhluk itu pun sendiri sudah menunjukkan satu farak yang sangat jauh, beza yang sangat jelas. Di mana yang saya baca tadi lah. Panjang pula. Ulama-ulama kalam membahas kuwatun, kalimah kuwah. Kuwah, qawi, qudrah, didetailkan. Diberi penjelasan. Syarah dia. Qala Rasulullah, itu hikmah Tuhan menjadikan sebagian daripada makhluk yang bersifat ma'ani ini supaya menjadi dalil. Dia hikmah lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lam tadil hikmah atau lam lisayrurah. Bukan lam ta'lil. Yang itu kita biasa dengar lah. Ayat Quran yang biasa dibaca oleh pensyarah-pensyarah, penceramah-penceramah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Atau sebagian tafsir liya'budun supaya liya'rifuni. Liya'rifunani. Supaya mereka itu mengenali, memakrifahkan aku. Tapi lam di situ, kalau kita terjemah supaya, tak ada masalah terjemah supaya, tapi perlu pada syarah dia. Yang lebih tepat menurut pandangan al-mutahid. Jadi lam situ, supaya situ dengan makna sayrurah ataupun dengan makna hikmah. Menjadi hikmah kepada hikmahnya supaya mereka itu beribadat kepada aku. Jadi beginilah Tuhan mencipta dalam konteks perbahasan sifat ma'ani juga. Tuhan menciptakan sifat ma'ani kepada makhluk itu menjadi dalil. Supaya menjadi dalil hikmahnya, supaya menjadi bukti dalil bahawa Allah SWT juga mempunyai beberapa sifat ma'ani, tetapi berbeza ma'ani makhluk. Memang berbeza lah seperti mana yang telah kita sentuh tadi, kerana ma'ani makhluk melalui alat. Dan ma'ani makhluk itu sendiri adalah ada punya ta'arif yang sangat jauh perbezaannya dengan ma'ani Tuhan. Ada juga ya catatan daripada Imam Sanusi, antaranya yang di dalam Asyiah beliau pun yang dikatakan bahasa kan, arti ma'ani pada bahasa, arti sifat ma'ani, pada bahasa, arti sifat ma'ani pada bahasa, lughatan, kullu ma laysa bidhatin wujudiyan kana aw salbiyan kana kabayadil jirmi wa sawadihi aw qadiman ka ilmihi ta'ala wa qudratihi. Ini yang dijumpai dalam catatan ulama besar lah. Jadi Bajuri mengatakan contoh sifat ma'ani itu ialah kabayadil jirmi, seperti putih yang ada pada jirim tu. Tinggi sikit lah perbincangan, istilah apa lah. Kalau ditanyakan apakah sifat ma'ani yang ada pada cat, mana putih? Putih yang ada pada jirim. Sifat ma'ani dia. Sifat ma'ani bagi dinding yang mana putih, tahu putih dia ke hitam dia. Ini contoh yang telah dikemukakan oleh ulama. Ini lagi baik kita catat, kita dobekkan dia. Kalau nak dibandingkan dengan hak kita fikir sendiri lah. Fikir sendiri pun boleh sebab salah pada kajian tentang silap kajian tentang makhluk ni tidaklah cedera besar kan. Salah itu je lah.
kata nak jadi berdosa pun. Berbeza kesalahan-kesalahan dalam masalah hukum, hakam, ilmu Islam. Tegas. Belajar betul-betul. Okey, kabayadul jirmi wasawadihi ini menarik kerana contoh yang diberikan oleh ulama sifat ma'ani yang ada pada jirim, antaranya warna-warni tu. Warna-warni itu adalah warna-warna yang ada pada jirim, pada jisim tu, sifat ma'ani mereka. Al-Qadiman itu biasalah sifat qadim, sifat ma'ani pada sisi qadim itu, pada sisi Tuhan yang sedia kala itu. Ka'ilmihi, wa qudratihi, wa iradatihi, akada. Seperti sifat ilmunya, sifat kudrat, iradat, dan seterusnya lah. Tak masuk akal lah. Sementara saya teringat lah, contoh sifat sifat nafsiyah bagi makhluk, sifat nafsiyah makhluk. Ada catatan yang disebut oleh Tuan Hussein di dalam kitab Jawi beliau, kitab Hidayatul Mutafakkirin, sebuah kitab tauhid menurut uslub cara lama lah penulisannya itu, dan sangat menarik kerana punya banyak maklumat dalam itu berkenaan dengan akidah-akidah yang dikatakan sebagai akidah kebatinan, golongan batin, ahli batin yang tak mahu kepada syariat, syarak. Maka jadi ditegur dengan tegas, dinukilkan oleh Tuan Hussein nukilan-nukilan para ulama yang muktabar, beri peringatan kepada aliran ini supaya kembali kepada yang sebenar, tauhid akidah yang sebenar. Dan di dalam kitab itu dicatatkan juga tentang satu kaul pendapat ulama mengatakan sifat nafsiyah makhluk itu, kalau ditanya pada kita apa contoh sifat nafsiyah makhluk, jauh kepala lah. Tapi kalau kita tengok dalam ulama senang kan, beritahu lah. Sifat nafsiyah bagi makhluk ini iaitu hudusul alam bi asrih. Hudusul alam bi asrih. Baru sekali alam ni. Bi asrih ini maksudnya menyeluruh. Tak ada sesuatu pun yang terkecuali. Alam ini baru. Semua alam ini baru. Apa tu alam? Maksud Allah, selain pada Allah. Selain pada Allah ni alam. Dan selain pada Allah, perkara yang selain pada Allah ni tak kira lah apa sesuatu. Dia ada punya sifat nafsiyah. Sifat nafsi, sifat diri dia. Apa? Iaitulah hudus. Hudusul alam bi asrih. Masya Allah. Tabarakallah. Ghafarallahu lana wa lahu. Nafa'ana Allahu bi'ilmih. Itu sifat nafsiyah yang telah dicatat oleh para ulama. Sifat nafsiyah makhluk itu adalah baru. Sifat ma'ani makhluk ni banyaklah. Dan sifat salbiyah makhluk itu saya pun telah sentuh pada kuliah lepas, contohnya sifat apa yang tak ada, yang tidak layak bagi makhluk. Sebaliklah. Kerana sifat salbiyah itu ta'rifnya ma la yaliku. Ibaratun an nafi ma la yaliku. Kalau terhadap Allah, terhadap Allah. Terhadap makhluk, terhadap makhluk. Perkara yang tidak patut, tak layak. Menafikan perkara tak layak. Dulu saya bagi tahu, ada contoh pada Tuan Guru dulu, kalau orang yang warak tu, sifat salbiah dia tidak mencuri, tak menipu, tak membohong, dia tidak membuat pekerjaan yang menjatuhkan maruah. Itu warak. Jadi tidak tu sifat sebenarnya. Dia katakan sifat adami. Bangsa tak ada. Nipu tu tak ada. Minum arak tu tak ada. Zina tu tak ada. Tak ada sifat. Itu sebab orang warak lah.
Kita nak faham kata sifat sabiah tu bentuk dia begitu sebagai melalui contoh-contoh kita dapat faham. Baik, seterusnya ni mengenai sifat ma'ani ni, kita lanjutkan lagi. Allah SWT mempunyai 7 sifat ma'ani yang wajib diketahui mukallaf. 7 sifat yang disebut oleh para ulama tauhid bukanlah hanya semata-mata 7. Nah, bilangan-bilangan itu tidak dapat dijadikan sebagai had, sebagai batas untuk kita dapat mengetahui keseluruh sifat-sifat kesempurnaan Allah yang tidak terhingga banyaknya. Cuma disebutkan 7 itu kerana berdasarkan dari dalil yang telah dikemukakan oleh para ulama, khas untuk setiap mukallaf itu perlu, wajib, fardu ain tahu 7 sifat ma'ani. Kalau dapat tahu lebih, okey ya, lagi bagus. Jadi tak perlu difitnah, timbulkan persepsi, provok dan sebagainya kepada pengajian yang mutahid melalui metode sifat 20. Jadi tak perlulah. Allah SWT punya 7 sifat ma'ani yang wajib diketahui sahaja. Sebab apa wajib? Berdasarkan ada dalil, kerana mungkin kerana satunya kerana sarah. Nas daripada Al-Quran, daripada ahli Jumat, daripada dikaji oleh para ahli ilmu kalam, yang jelasnya 7 sifat ni saja. Yang lain itu berdasarkan ijtihad itu sebagai itu tidaklah menjadi kewajipan untuk para mukallaf tahu. Walaupun seluruh sifat ma'ani Tuhan ini tak dapat dihinggakan lah, tak dapat nak dikira. Yang pertama, kudratun, artinya kudrat, artinya kuasa Allah Ta'ala tanpa tangan dan kaki. Ini supaya kita nak matchkan, kita nak padankan dengan maksud ma'ani itu sendiri. Kerana sifat-sifat Tuhan itu tidak langsung dapat dikaitkan dengan alat dan pertolongan. Kudrat artinya kuasa Allah Ta'ala tanpa tangan dan kaki. Walaupun kudrat itu sendiri dan dia mempunyai ta'rif yang banyaklah yang kita boleh jumpa. Nanti insyaAllah dalam buku ini pun kita akan jumpa ta'rif yang khas, definisi yang khas tentang tiap-tiap sifat ma'ani yang 7 itu. Cuma difokuskan di sini seperti mana yang saya sebut tadi tentang kalimah ma'ani itu sini. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu bersifat dengan kudrat, maka kudrat Tuhan tidak dikaitkan dengan tangan dan kaki ataupun dengan apa jugalah yang sesuai untuk insan maupun jamadat. Hayawanat atau jamadat. Setengah-setengah hukama mengatakan jamadat pun punya kuat juga, mempunyai kuwah. Walaupun tak dikatakan kudrat, tapi dikatakan kuwah. Kuasa lah. Kalau terjemah bahasa Melayu, kuasa saja, kuat, kuasa. Kita pun pakai kalimah kuat juga. Itu. Nanti kita akan jumpa takrif kudrah pada tajuknya khas. Mungkin kita boleh sentuh sikit definisi takrif kudrah pada sisi makhluk. Ada setengah ulama atau ulama mengatakan kudrat atau kuasa atau kuah yang ada pada makhluk ini dikatakan kaifiyah. Kaifiyatun yalzamuha qabulul hissi wal harakah al-iradiyah. Satu cara kaifiat yang melazimkan menerima gerak dan al-hiss, rasa, dan gerakan yang al-iradiyah yang ada mempunyai hendak. Iradah, mempunyai iradah. Itu ta'rif kuat, kudrat yang ada pada sisi makhluk. Bezalah.
Kemudian yang kedua, iradah artinya kehendak. Berkehendak Allah Ta'ala. Tanpa hati. Kaitkan dengan hati. Tidak kaitkan dengan niat. Dengan qasad dan sebagainya. Adapun iradah bagi makhluk, dia berkaitan dengan niat, dengan hati, dengan qasad. Ya. Yang ketiga, ilmu. Mengetahui Allah Ta'ala tanpa akal dan otak. Karena kalau beza yang jelas pada sisi makhluk, ilmu itu dikaitkan dengan akal dan otak. Orang tak ada akal dan otak, macam mana nak kata ada ilmu? Sesuatu kejadian tidak punya otak dan akal, tak boleh. Kita nak kaitkan dengan upaya lah. Tak boleh nak tasawur. Sebab tu dalam bahasa pun mengatakan haiwan-haiwan yang selain daripada manusia ni, dia kata haiwan mutaharrikah yang bergerak yang lain daripada insan. Beza farak antara insan dengan haiwan-haiwan yang lain. Terang. Insan haiwanun natiqah. Haiwanun natiq. Ta'arif bil had yang lebih tepat satu dulu. Cerdik mana pun orang ahli manatiqah pun, orang yang pandai dari segi ilmu mantik, memang ijma' lah, ittifaq. Berkatakan ittifaq, saya kira itu ijma'. Mengatakan beza farak yang menjadi fokus point ni ya. Beza di antara haiwan insan dengan haiwan-haiwan yang lain adalah natiqah. Haiwanun natiq. Kalau bagi takrif-takrif yang lain tu semua takrif berkesam. Bukan bilhad. Tak jumpa. Kalau kata haiwan mutaharrikah bergerak, manusia pun bergerak juga. Apa beza manusia dengan kucing? Dengan ayam? Kalau kata haiwan yang bunyi sahih, bunyi ni macam kuda. Kadang-kadang ada juga manusia yang tiru suara kuda. Itu panjang cerita lah tu kan. Kalau insan, memang dikaitkan dengan akal dan otak. Akal dan otak. Ada lagi satu, kalau dalam ilmu tasawuf, kata jiwa, hati. Hati. Sebab tu, dalam ilmu tasawuf, dia membezakan farak antara tahu dengan akal dengan tahu dengan hati. Akal tu dikait dengan alat dia, otak. Kalau otak tak ada, akal tak ada. Itu. Tapi kalau menurut orang tasawuf, dia ada satu lagi. Dia katakan hati. Maka hati itu dia memang banyak cerita tu. Banyak bahasa. Tak apalah. Semua dikaitkan, berkaitan. Kait dengan suatu perkara yang lain. Kalau pada sisi makhluk, Tuhan tidaklah. Ilmu Tuhan, ilmu yang kamal, yang mutlak. Kemudian sebenarnya hayat, artinya hidup Allah Ta'ala tanpa nyawa dan nafas. Ma'ani, hayat, sifat ma'ani Tuhan. Tak ada nyawa, tak ada. Kalau makhluk, kalau hayawanat, memang nyawa, ada nafas, ada nyawa, ada nafas. Cumanya nafas itu menurut keadaan haiwan lah. Kalau setengah-setengah reptilia tu kan dia bernafas melalui air. Ikan pakai air lah. Nafas dia cara begitu. Kulli nafasin. Dalam hatin, lahzatin. Farfatin yatuju biha ahlus samawati wa ahlul ardh. Wa kullu syai'in huwa fi kainun. Qad kana. Semuanya itu pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat sama, artinya mendengar Allah Ta'ala tanpa telinga. Beza sama Allah itu sama kamal, sifat kamal sempurna yang mutlak. Berbeza sama makhluk. Biasanya dalam kita tauhid, saya kata bukan kata kita jauhi, kita Arab pun dia bagi ta'arif sama itu yang kuah, muwadda'ah. Fil asabi al-mafrush fi maq'ar as-samakh, pada cupi telinga tu. Jadi satu kuah, muwadda'ah, kuah yang diletak
ditaruh, disimpan kan, di dalam lubang telinga tu sampai kepada apa, masuk lagi gendang sebagainya tu. Bukan ain cuping telinga, bukan ain lubang telinga, bukan diri lubang, bukan diri ke gendang itu yang dia katakan sifat sama, bukan. Satu kekuatan. Sebab tu ada je setengah yang kita tengok orang-orang yang walaupun cuping telinga dia ada, tapi dia tak dengar kita cakap, dia pekak. Macam mana? Tuli ya. Tuli. Maksudnya dia sudah tidak mempunyai sifat sama. Tak mempunyai sifat sama. Itu kalau kita tengok nisbah makhluk pun begitu. Pada konteks sifat ma'ani itu sendiri, nak memahamkan ma'ani itu apakah dia. Okey, so ini sebab dia yang kamal mutlak, yang sempurna, yang mutlak. Begitu. Tanpa mata. Gigit mata. Seperti mana yang berlaku kepada bahasa makhluk. Dia ada syarat dia lagi. Dekat, kalau jauh tak nampak. Jauh sangat tak nampak. Dia sebalik. Sana balik gunung. Dia hijab, ditutup oleh gunung. Boleh nampak balik sana. Tak nampak. Di balik dinding, tak nampak. Banyak. Dan yang terakhir, kalam. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala tanpa huruf dan suara. InsyaAllah kita akan bincangkan lagi. Okey, seterusnya, maksud kenyataan tiada sifat yang berdiri dengan zat. Oleh sifatin, qa'imatin, bimahallin. Kalau seperti mana saya sebut tadi, kalau ditambah maujudatin, dia akan menjadi satu syarahan lah. Satu penjelasan lagi. Tiada sifat yang ada, qa'imatin yang berada, yang berdiri di zat. Hal itu maksud zat lah. Zat Allah SWT. Iaitu sifat yang tiada sekali-kali berpisah daripada zat. Kan penglihatan kita di akhirat kelak kita akan dapat melihat semua sifat-sifat ma'ani itu ada pada zat Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan sebagai wujud. Istilahkan dalam konsep kaedah yang dikatakan mawjudun fi zihni wa fil kharij. Mawjud fi zihin wa mawjud fil kharij. Ada di dalam zihin dan ada di dalam di khariji. Yang sesuai dengan Allah, hak Allah SWT lah. Jadi kalau melihat semua sifat-sifat Tuhan yang boleh dilihat itu segala sifat-sifat ma'ani dia, lihat dengan bila aina wala kaifa, tidak di apa, aina di mana, tidak dimanakan, maksudnya tidak boleh kita kata dia bertempat, wala kaifa, dan tidak di bagaimana. Cuma perlu diingat, ma'ani Allah Ta'ala adalah layak dengan kebesarannya. Kebesaran itu mana kesuciannya. Jalla wa'azza, yang maha besar. Jalla, maha besar. Azza. Setengah daripada ulama yang dalam kitab fiqh betul, kitab fiqh diberi dobet tafsir bagaimana takbiratul ihram, Allahu Akbar. Akbar itu bukan maha besar. Kita boleh katakan besar tu seperti mana besarnya ataupun kita nisbahkan kepada jisim, jirim dan arat. Kita tak boleh buat contoh kata besarnya kerbau itu ya akbar, lebih besar daripada tikus.
ataupun bukit kecil, gunung lagi besar daripada bukit, bumi dengan langit lagi besar daripada bumi. Sehingga di hujungnya kita katakan, kita contohkan perkara tersebut, kita mengatakan Allah Maha Besar. Jadi makhluk ni besar. Langit besar, bumi besar, matahari besar, bulan besar, semua syurga besar. Mata semua salah. Neraka pun besar. Allah besar lagi. Itu maknanya kita sudah mengajar fahaman tajsim kepada para murid, kepada orang ramai. Itu contoh-contoh golongan mujassimah yang cara tak sengaja, tidak disedari. Tapi orang ramai rasanya tak sedar. Mereka memasukkan unsur-unsur fahaman tajsim. Sebenarnya seperti mana kalau kita jumpa dalam kitab fiqh sendiri pun, dalam syarah-syarah Matan Safinatul Najah kan, ya, seperti syarah Ali Al-Maliki, Al-Alim Al-Allamah Ali Al-Maliki, dalam syarah beliau tu dalam Inaratul Buja, dia katakan akbar itu dengan makna Maha Suci. Mana Maha Suci? Allahu Akbar. Maha terpuji di langit dan di bumi, di seluruh alam, pelosok alam semua. Allahu Akbar itu. Allah yang dibesarkan. Allah yang dibesarkan di seluruh pelosok alam, di dunia maupun di akhirat, abadan abidin, selama-lamanya dibesarkan dia, ditakbirkan dia, dibesarkan. Maksudnya bukan merujuk kepada jisim dan arat, bukan. Salah, jangan salah faham. Jadi kalau kata dengan kebesarannya, dengan kesucian, keagungan, dia dibesarkan, diagungkan, disucikan. Berbeza sama sekali dengan ma'ani makhluk. Ini ma'ani Tuhan, beza dengan ma'ani makhluk. Ini dah masuk sebagaimana berkata ulama, wujudun fil zihni wa fil kharij. Artinya ada di dalam fikiran dan ada di luar fikiran. Dalam fikiran kita dengan maksud menetapkan, menerima, mengisbatkan Tuhan itu bersifat dengan semua sifat-sifat ma'ani yang kamal, mutlak, yang maha sempurna, yang mutlak, yang tidak dikaitkan dengan sesuatu. Dan fil kharij, dan luar fikiran, dengan maksudnya amrul khariji, kharijiyah, maksudnya di akhirat tu nampak. Kita nak faham istilah amrul khariji, amrul waqi'i, amrul zihni, itu semua istilah-istilah yang biasanya beredar dalam perbincangan ilmu kalam. Dalam sebahagian kita tahu yang besar-besar, mereka selalu menggunakan istilah-istilah itu. Kalau kita mengaji ilmu balaghah pun kita jumpa kan, nisbah kalam itu sendiri, nisbah kharijiyah, nisbah iqaiyah, nisbah apa lagi kan, nisbah kalamiah. Dan nisbah kalamiah tu isbat kalam tu, Zaidun qa'imun, ay subutul qiyam li Zaidin. Kalau seorang berkata Zaid sedang berdiri, Zaid telah berdiri, maknanya isbatkan pendirian, disebabkan qiyam tu pada si Zaid. Ini sebab kalamiah. Kalau nisbah iqaiyah, maknanya pengakuan di hati, nampak di hati, dia tersedikkan di hati, dia benarkan di hati, Zaid tu berdiri. Nisbah iqaiyah. Nisbah kharijiyah, amrul khariji, nampak di luar kita sebagai pemerhati, memerhatikan si Zaid tu berdiri. Terpacak je kepala dia di atas, bawah kaki di bawah, itu kata berdiri. Takrif berdiri begitu, kepala di atas, kaki bawah. Kita orang tanya berdiri itu apa makna, kita mungkin susah nak jawab. Berdirilah kita kata gitu kan. Tapi ahlul kalam, ulama ada faham. Dia ada definisi takrif sendiri, tersendiri. Berdiri itu kepala ke atas, kaki ke bawah. Kalau kaki ke atas, kepala ke bawah, itu bukan berdiri, itu nama bergayut, tergayut.
Wafil kharij ni begitulah. Cumanya kita tak boleh lah nak bayangkan Tuhan semua makhluk. Kita nak melihat dalam syurga. Tidak dibagaimanakan. Tak boleh nak diukur dan dibagaimana. Bila aina wala kaifa. Itu kaedah yang asas. Dalam ilmu tauhid. Dan kita tak boleh menafikan keharusan boleh melihat. Direzekikan pada orang beriman melihat wajah Allah. Itu nas. Kerana itu sabit Quran, hadis dan jemaah sebagainya. Sementara pahaman Mu'tazilah yang di luar pada Ahlussunnah wal Jamaah menafikan apa itu. Baik, maksud kenyataan yang mewajibkan hukum. Aujabat lahu hukuman, di hujung ta'arif ini diakhiri dengan ayat aujabat lahu hukuman. Pada sifat ma'ani. Yang mewajibkan hukum tak apa maksudnya? Ialah bila mana kita menetapkan Allah Ta'ala mempunyai segala sifat ma'ani, tetaplah pula dia mempunyai suatu sifat yang lain, iaitu segala sifat ma'nawiyah. Segala perkataan dikatakan ada ma'ani mewajibkan. Mewajibkan ni wajib akli ya. Memastikan, memutuskan ada sifat ma'nawiyah. Bila kita isbatkan Tuhan punya sifat ma'ani, pastilah Tuhan itu sudah tentu mempunyai ma'nawiyah. Begitu. Ini pada di sisi Imam Fakhruddin Ar-Razi, di sisi mazhab Maturidi yang telah menjadi pegangan golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang mutaakhirin lah. Seperti mana yang maktub di dalam matan Ummul Barahin syarah-syarah. Dengan lain perkataan dikatakan ada ma'ani mewajibkan, ada sifat ma'nawiyah. Memastikan, melazimkan, mempastikan Tuhan itu mempunyai sifat ma'nawiyah. Ini satu dalil akli yang mantap dan tuntas. Bila kita kena hubung kaitkan dari segi bahasa pun sendiri. Dulu kita dah cara. Kita dapat memahami sifat ma'ani itu melalui isim fa'il. Kan? Isim fa'il. Iaitu bila dikatakan Tuhan itu qadirun muridun, tentu di situ sudah pasti Tuhan itu mempunyai sifat-sifat ma'aninya. Kalau kita kata qadirun muridun, sabitlah qudrat, iradah. Kerana qadirun itu maksud qadirun. Pada segi bahasa, zat muttasifun bil qudrah. Muridun zat muttasif alladhi yattasifu bil iradah. Maka zabaqiyatuha semula. Zat yang bersifat dengan iradah, zat yang bersifat dengan qudrat. Alimun. Kalimah alim kita jumpa dalam Quran. Kalimah qadirun kita jumpa. Yuridu kita jumpa. Murid jumpa. Fa'alun lima yurid. Murid. Jadi itu nas semuanya. Jadi kita dapat faham sifat-sifat ma'ani ini sabit dengan nas Quran. Itu di sudut nas lah. Kalau dari segi akliyahnya, bila mana kita telah menetapkan dari segi dalil lah, wujudnya alam ni memastikan ada pencipta. Dan pencipta itu pastilah mempunyai kudrat yang ada ilmu hayat tahu pasal kalam. Kalau tidak begitu, alam ni tidak wujud. Baik. Dan setelah kita mantap memastikan kudrat iradah itu sudah pasti ada sabit pada zat Allah Ta'ala, maka pastilah zat juga punya sifat ma'nawiyah, keadaan. Begitu. Di satu sudut, hujah akliyah pada sisi aliran yang memantapkan adanya sabitnya ma'nawiyah, itu ada satu hujah yang sangat kukuh, walaupun berlaku khilaf di sudut yang lain. Baik, dinisbahkan sifat-sifat ma'ani sebagai wujudi bangsa ada, sebagaimana maksud kenyataan tiap-tiap sifat berdiri dengan zat, itu maksud dia. Dia kata wujudinya maksudnya berada pada zat. Sebagaimana dah terdulu sebutnya bahas dia.
Saya kira ini sangat ringkas lah. Tak perlu lagi penjelasan. InsyaAllah pada perbincangan sifat-sifat ma'ani yang seterusnya akan dibincangkan lagi istilah wujudi itu dengan lebih agak mendalam sikit lah. Sebelum kita mengakhiri kuliah kita pada hari ini, kita lihat satu footnote bobek di bawah tu, catatan di dalam sebahagian kita ulama Qur'ani diterjemahkan kenyataan ini dengan maksud adanya sifat pada zat. Wujudi itu sifatun qa'imatun sifatun mawjudatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Jadi sifat yang ada tu diterjemahkan adanya sifat pada zat. Maka bermakna zatnya itu adalah mausuf, sesuatu yang disifatkan dengan sifat-sifat ma'ani. Zat itu mausuf. Jadi ulama Qur'ani dia mahu satu penjelasan, terjemahan yang begitu jelas perbezaan di antara zat dengan sifat. Seolah-olahnya begitulah. Dan itu dalam pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh mereka sampai hari ini pun. Jadi tak sesuai kalau kita terjemahkan sifat kudrat contohnya sebagai yang berkuasa. Sebab yang berkuasa itu sebenarnya zat. Sebab itu mereka menterjemahkan kudrah itu sebagai berkuasa. Faraq, beza. Yang kata zat, sifat dengan mausuf. Itu satu pandangan lah. Kenapa? Mereka persoalkan kenapa kita memudahkan terjemahan kudrah itu sebagai berkuasa. Contohnya sama, mendengar, basar, kita terjemah melihat. Terjemahan itu sesuai untuk zat yang bersifat, bukan sifat itu sendiri. Kerana yang mendengar itu zat. Tapi saya kira ini sudah bahasa dan kesesuaian praktik setiap zaman lah. Itu tak apalah, tak ijtihadi masing-masing, dan yang penting kita sentiasa belajar dan tidak berhenti untuk mengkaji dan belajar. Okay. Dari itu jelaslah perbezaan sifat-sifat ma'ani dengan sifat-sifat yang lain. Untuk lagi perbezaan sifat ma'ani dengan sifat yang lain pun bukan sekadar dengan sifat-sifat yang lain, dengan zat pun beza. Terjemahan yang perlu diberi perbezaan yang jelas. Okey. Itu dalam kitab-kitab aliran mereka yang kitab-kitab baru lah. Kitab-kitab ulama Qur'ani, kitab kuras, tapi dalam period yang terakhir ni, dikatakan semenjak pada zaman Pak Da'i lah. Terjemahkan semua sifat-sifat ma'ani itu dengan penambahan berkata, perlihat, pendengar, berkuasa, berkehendak, gitu. Mereka tak terjemahkan yang berkuasa, mendengar, melihat, berkehendak. Dan ada lagi sebab-sebab yang lain yang perlu kita, kalau nak faham perbincangan pembahasan membahas itu, kita kena lagi dan lagi lah. Ada pun yang dikumpulkan dalam buku ini hanya sebagai asas fardhu ain sahaja. Baik. InsyaAllah saya rasa cukuplah sekadar ini kot. Dah hampir 1 jam. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan kaitan dengan sifat ma'nawiyah pula. Saya minta maaf kalau ada sedikit gangguan sebagainya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu wal ghafurur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal ilmi wal hifzi wal fahmi waftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatahta 'ala anbiya'ika wa liyaika wa 'ala ibadikas salihin. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun. Fatiha.